Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini dalam mata pelajaran jenayat, kita akan membincangkan di dalam bab yang seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat di dalam tajuk Al-Musabaqah wal-Munadalah. Al-Musabaqah wal-Munadalah. Yang pertama sekali kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan ataupun pengertian Al-Musabaqah wal-Munadalah. Baik, yang pertama Al-Musabaqah. Al-Musabaqah bererti perlumbaan. Al-Musabaqah bererti perlumbaan. Jadi bila kata perlumbaan, maksudnya adanya permulaan dan ada garisan penamat. Ada awal dan akhir. Itu maksud perlumbaan. Jadi contoh yang diberi ialah yang pertama lumba kuda, kemudian lumba lari, dan yang ketiga ialah berenang. Jadi ketiga-tiga aktiviti ni, ketiga-tiga contoh ni, semuanya ada permulaan dan ada garisan penamat. Itu makna Al-Musabaqah. Ataupun di dalam bahasa Melayu disebut sebagai perlumbaan. Baik, seterusnya yang kedua kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan Al-Munadalah. Al-Munadalah bererti peraduan. Al-Munadalah bererti peraduan. Berbeza dengan perlumbaan tadi ni, peraduan lebih kepada kita menguji ataupun kita bertarung dengan orang lain tentang kemahiran menggunakan sesuatu alatan. Itu peraduan. Kalau perlumbaan tadi lebih kepada daripada titik yang pertama kita nak pergi ke titik yang kedua. Daripada destinasi yang pertama kita nak pergi ke destinasi yang kedua. Manakala kalau peraduan ni lebih kepada melihat kita untuk menggunakan sesuatu alatan. Itu peraduan. Contoh-contoh peraduan yang pertama ialah lontar lembing ataupun rejam lembing. Yang kedua memanah. Dan yang ketiga menembak. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa Al-Musabaqah dan Al-Munadalah dua perkara yang berbeza. Okey, Al-Musabaqah perlumbaan dan juga Al-Munadalah peraduan. Contoh-contohnya pun berbeza. Jadi nanti kalau dalam periksa, pastikan jangan tertukar. Ingat, Musabaqah perlumbaan. Ada mula, ada akhir. Manakala Al-Munadalah peraduan. Lebih kepada kita menguji, kita berlawan dengan seorang dengan cara kita tunjukkan kemahiran menggunakan sesuatu. Contoh tadi macam lontar lembing, memanah dan juga menembak. Baik, seterusnya kita akan lihat dalil daripada Al-Quran. Daripada surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Artinya, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan yang berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan persediaan itu musuh Allah dan juga musuh kamu. Jadi dalam ayat Al-Quran ni jelas kita lihat arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menggunakan pasukan yang berkuda. Jadi dekat sini kita dah nampak bahawa menaiki binatang untuk dijadikan kenderaan ni satu benda yang diizinkan lah. Itu dalil daripada Al-Quran. Kemudian kita lihat yang kedua, dalil daripada hadis Nabi SAW. Jadi dalam video ni saya tak letakkan lafaz hadis ni dalam bahasa Arab. Awak boleh semak dalam kitab awak muka surat 24. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlumba dengan kuda yang telah dikuruskan daripada Al-Hafya sehingga Saniyatul Wada', dan baginda berlumba dengan kuda yang belum dikuruskan dari Saniyatul Wada' ke Masjid Bani Zarik, dan adalah Ibnu Umar antara yang turut berlumba. Jadi dalam hadis ni bagi tahu Nabi SAW pernah berlumba menggunakan kuda. Ada dua, satu kuda yang dikuruskan, satu kuda yang belum dikuruskan. Jadi kuda yang dikuruskan ni maknanya kuda yang khusus untuk berlumba lah. Manakala kalau kuda yang belum dikuruskan ni biasanya digunakan untuk angkat barang dan sebagainya. Tapi isi penting yang kita nak ambil daripada hadis ni nak menunjukkan Nabi SAW pun pernah berlumba. Tapi bukan lumba kereta, bukan lumba motor lah macam sekarang. Zaman dulu, aktiviti sukan dia dan yang paling Nabi SAW gemar ialah berlumba dengan kuda. Jadi daripada hadis ni kita dapat tahu bahawa berlumba ni merupakan sesuatu benda yang Nabi tak larang, malah Nabi pernah buat. Cuma kenapa perlumbaan dan juga peraduan ni termasuk dalam kitab jenayat awak? Kerana kita akan lihat nanti daripada perkara yang dibenarkan oleh Islam, dia boleh menjadi satu jenayah. Kenapa boleh jadi jenayah? Kerana ada unsur-unsur judi dan juga sebab-sebab lain. Kita akan belajar lepas ni apakah yang menyebabkan sesuatu perlumbaan dan juga sesuatu peraduan ni boleh dikategorikan sebagai benda yang haram. Okey. Baik, kemudian kita akan lihat daripada dua dalil tadi, ini Quran dan juga dalil daripada hadis, apakah hukum bagi perlumbaan dan juga peraduan. Baik, hukum bagi perlumbaan dan peraduan ialah harus. Harus. Bila kata harus, tak berdosa kita buat dan tak berdosa bila kita tinggalkan. Terpulang kepada masing-masing. Itu makna harus. Itu makna apa hukum peraduan dan juga perlumbaan. Jadi yang bawah ni ulama telah bersepakat dalam perkara yang bermanfaat bahawa peraduan untuk jihad dan juga kesihatan dibolehkan. Contoh macam berlumba tadi. Kalau sekarang dah jaranglah berlumba dengan kuda. Sekarang banyak perlumbaan kita gunakan kereta, kenderaan-kenderaan lah. Kereta, motor, ada yang lumba, apalagi boat dan sebagainya. Jadi kalau perlumbaan tersebut tidak dicemari, tak dicampuri dengan perkara-perkara yang melanggar syariat, tak ada unsur-unsur judi, maka hukum asalnya adalah harus. Itu hukum untuk berlumba dan juga peraduan. Baik, seterusnya kita akan lihat antara hukum-hukum yang terkandung dalam perlumbaan dan juga peraduan. Baik, dalam kitab awak dia ada bagi 4 hukum. Tapi untuk video kali ini kita akan bincangkan 2 dulu, iaitu sah dan juga tidak sah. Baik, apa tu hukum yang sah dan apa tu hukum yang tak sah? Baik, untuk hukum sah ialah berlumba dan bertaruh atas binatang yang boleh mendatangkan manfaat pada peperangan seperti menunggang kuda, unta, gajah, khimar ataupun keldai dan juga bagal. Bagal ni apa? Kacukan antara kuda betina dan keldai jantan. Kuda betina kahwin dengan keldai jantan, anak dia kita namakan bagal. Baik, jadi hukum sah ni tadi ialah kita berlumba dan bertaruh atas binatang yang boleh mendatangkan manfaat pada peperangan. Jadi nanti di dalam video yang depan insya-Allah saya akan terangkan apakah bertaruh yang dibolehkan dalam Islam. Dia beza dengan sekarang punya bertaruh. Yang kita faham sekarang bertaruh ni judi. Kalau judi confirm haram, 100% haram. Tapi ada bertaruh yang dibolehkan Islam. Dalam video yang depan saya akan terangkan apakah bertaruh yang dibenarkan dalam Islam. Kemudian apakah perlumbaan yang tak sah pula?
iaitu berlumba dan bertaruh dalam permainan yang melibatkan kesihatan seperti berenang, jalan kaki, lumba lari, bermain pedang dan juga lumba perahu. Jadi itulah beberapa contoh dan juga penerangan tentang hukum sah dan juga tidak sah di dalam tajuk Al-Musabaqah wal Munadalah. Jadi insya-Allah sampai sini dulu video kali ini. Dalam video yang depan saya akan terangkan lagi dua hukum berkaitan dengan Al-Musabaqah dan juga Al-Munadalah. Semoga video kali ini mendatangkan kebaikan dan juga manfaat kepada awak semua. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.